اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu di musim PKP ini, yang kebanyakannya kita menggunakan pengajian kita di atas talian, sama seperti siaran televisyen yang menghidangkan kepada kita daripada bagai-bagai siaran, dan ada juga siaran pengajian agama. Lalu pada malam ini kita mengisi pengajian kita, mengisi daripada siaran televisyen telefon kita, dengan kita melihat ataupun menatap ataupun mengulang kaji perkara ilmu yang menjadi kewajipan kepada kita. Wajib ilmu daripada fardu ain. Kitab Penawar Bagi Hati ini, tuan pengarang kitab kita iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, memberikan ataupun menyusunkan, mengarangkan kepada kita, meninggalkan kepada kita sebuah ilmu fardu ain yang diterjemahkan asalnya daripada kitab Arba'in Usuluddin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka kita menatap kembali, walaupun pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili telah pun pergi meninggalkan kita. Jadi kelebihan yang kita dapat di sini, manfaat yang kita dapat di sini hasil daripada tinggalan ilmu ini, memperbetulkan kembali, orang kata, liku-liku, sendoh-sendoh perkara-perkara yang sebelum ini kita tak faham, tak reti dan tak pernah tahu pun bahawa perkara ini wajib kita belajar daripada 10 sifat yang wajib kita kena amalkan pada diri kita. Kalau kita tak tahu nak buat lagu mana, 10 sifat hati yang kita kena hindarkan daripada hati kita. Kalau kita tak belajar, kita tak mengaji, lagu mana kita nak tahu? Maka berhajat kepada kita belajar, berhajat bila mana kita belajar ini dapat mengisikan 10 sifat mahmudah, sifat terpuji yang kita selalu dengar tu, untuk kita amal di hati kita, dan menolaklah 10 sifat keji daripada beramal di hati sanubari kita. Baiklah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita tatap kitab kita Naskhah Jawi pada muka surat 35. Pada Naskhah Rumi saya tak pasti muka surat berapa. Boleh tengok kawan-kawan di Facebook ataupun Google Meet, ada komen tak? Clear? Tolong komen clear atau tidak untuk siaran kita malam ni, untuk terus kita meneruskan. Rumi ada muka surat tak? Kalau Rumi muka surat 89. 89 lah. Kalau yang Jawi muka surat 35. Bawah sikit kata. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok pada muka surat 35. Sebelum itu kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanya bukan bab puji ke mana ni? Bukan, dia habis dah bab puji.
Cuma kita tak dan nak apa update, nak upload ke YouTube. Tengah proses. Kita tengah proses dulu. Kalut juga kami ni. Kita pun maklum bahawa pengajian kita dengan Al-Fadhil Ustaz Zaironi kita pada setiap hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad jam 9.30 malam dengan Al-Fadhil Ustaz Zaironi. 9.30 malam. Dan pada malam ni saya punya jadual saya tak berkala. Saya maklum dalam grup, sebab tu kena duduk dalam grup. Bila saya maklum dalam grup, boleh ikuti daripada sana. Saya akan maklum pagi, mana malam ada kelas, ikut dalam pengajian kita di sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkatalah tuan musannif yang dirahmati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ketiga pada menyatakan, pada nak menerangkan marah. Nak terang kepada kita malam ni bab yang ketiga. Bab yang ketiga malam ni. Bab yang pertama hari tu, kalau kita tengok pada muka surat 26 tu bab yang kedua. Dia menyatakan kepada kita sangat loba atas berkata-kata. Muka surat 26. Bab yang pertama pada muka surat 23 pada nak menyatakan syarhut ta'am, sangat loba atas makan. Ni kita dah masuk kitab yang kedua. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Itu duk bahas tentang anggota luar. Kali ni duk bahas tentang jantung dan perkara-perkara yang nak bawa kepada jantung hati. Lepas tu malam ni bab yang ketiga pada menyatakan, pada nak menerangkan marah. Berkata tuan musannif, ketahui olehmu. Ndaklah kita ni tahu bahawasanya marah itu sifat kecelaan. Cela ni di mana? Ialah sifat yang dicelakan syarak, yang sangat banyak kebinasaan. Jadi marah ni dia sangat banyak pada dia nasa, rosak, punah, banyak sangat pada dia. Kerana mensebabkan ia mana tu? Ia marah pada anggota yang zahir akan memukul. Marah ni menjadi puncak asbab kepada anggota zahir kita ni duk jadi pukul, bergaduh, bertumbuk aku lagu tu. Dan memaki, bukan memakai. Tak jawi, mim alif kafia. Bukan memakai, memaki. Berbaris. Kita yang ada kitab jawi, kita berbaris. Dan memaki, dengan marah duk maki, bengong, macam-macam bahasa lah, kasar-kasar. Allah nak sebut pun tak kemak. Tapi yang tu yang selalu berlaku kepada kita. Bila mana marah, hak tu hak kita selalu sebut. Lagu tu. Dan membunuh, pukul, maki hamun, sampai ke satu tahap bunuh, berbunuhan dengan sebab marah. Sebab tu banyak sangat binasa dah. Cerita satu kat kita di sini. Dan di dalam hati akan dendam. Yakni dan kerana mensebabkan ia marah tadi tu, jadi dendam dengan sebab marah, tak cakap, dendam. Aku dengan dia memang boleh aku tumbuk, boleh aku tak cakap dengan dia, dendam. Dan dengki, jadi hasad pula. Dengki ni bahasa Melayu. Hasad Arab. Kita orang Melayu pakai dua-dua, hasad, dengki. Sebab tu kita sakan. Jangan, tak boleh amai.
Kita kan rajin sebut, aku takkan pijak tanah rumah dia tu selama mana aku menyawa, aku tak pijak tu dia. Kalau hidup 70 tahun ni tak pijak. Lagu tu. Jadi sampai setara tu. Jadi nah. Dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Dia berasa sukacita, berasa seronok. Nah. Dan sukacita yang ni, dan kerana menyebabkan ia marah tu, sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Dia berasa seronok, berasa sukacita dengan kena bala mereka ataupun orang yang dimarahinya tu. Dia duk marah lama dah. Orang tu kena bala, kena susah. Dia berasa seronok orang tu. Dia berasa seronok. Padam kau. Ni aku duk doa selama ni. Kena dah lah kat hang. Padam kau. Tu sampai setara tu. Macam ni bukan yang syarak. Yang syarak suruh bukan macam tu. Nah. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Ia siapa? Ia orang yang dimarahi tu. Mereka yang dimarah dia tu. Dan duka cita yang ni jadi rasa susah hati, sakit hati sangat-sangat dengan mendapat dia dapat tahu kata ia mereka yang dimarahi tu, orang yang dia duk marah tadi tu akan nikmat. Orang tu dapat nikmat, dia berasa geram, rasa duka cita, berasa hancur hati dah. Lagu mana dia boleh duk okey lagi aku. Dia jadi lagu tu. Dia tak boleh nak tengok dia segeram. Dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Ni orang yang dimarahi, dia duk cari jalan, duk cita-cita, duk intip, duk hantar apa dia, perisik, duk hantar orang cek. Dia jadi nak marah. Dia mari timbul benda-benda macam tu. Duk cita-cita, cari jalan, buka rahsia, buka aib. Ni nak jadi bawa kepada menyebarkan keaiban saudara pula. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu, hak tak sat ni, mana tiap-tiap satu yang tersebut tu yang kata kerana mensebabkan marah pada anggota zahir, jadi duk mukul, duk bertumbuk, duk bergodam, duk katok aku, duk rembuk dan sebagainya, duk jadi memaki, kata, cela, maki hamun sebagainya, duk jadi berbunuhan dengan sebab marah ni lah, duk jadi dendam, jadi dengki, jadi suka seronok kalau orang hak dia marah tu kena bala. Lepas tu dia berasa tak seronok hati, dia rasa sakit yang amat sangat bila dapat tahu orang hak dia marah tu dapat nikmat. Lepas tu dia duk cita-cita cari jalan nak buka rahsia bila mana dia marah tu, cari aib orang hak dia marah tu. Tiap satu daripada yang tersebut tadi tu sebab bagi binasa, sebab bagi punah, sebab bagi kerosakan. Ni semua akan bawa punah kepada kita, akan bawa kerosakan kepada kita. Itu kata Tuan Pengarang. Sebab itu kita duk baca kitab Penawar Bagi Hati ni. Sebagai apa? Sebagai nak jadikan kita ini, nak jadikan kitab ini ubat kepada hati kita. Begitu. Dan bermula memecah
akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting. Bermula setengah daripada memecahkan, yakni mengurang, menahankan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting. Penting sangat-sangat. Tu kena jaga. Kalau tidak akan bawa binasa rosak seperti hadis abang tak start di atas tu lah. Amat penting pada agama. Pada mana? Pada agama. Tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda. Nabi sabda. Laisa syadidu bisur'ati. Kat situ bisur'ah. Kalau tengok tahqiq balik, dia tulis bisur'ah. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Indal ghadabi. Kalau ikut baris tahqiqnya, bisur'ah. Tak apalah. Jadi kita tanda sikit kat situ. Jadi hadis ini, kalau kita tengok, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Artinya tiada ada yang sangat kuat itu. Tiada adalah yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa lelaki. Tak boleh siapa pun merebah dia, terbalikkan dia. Ini maksud daripada hadis ini menyatakan bahawa bukanlah kekuatan itu dengan gagah melawan. Akan tetapi kekuatan yang sebenar ialah orang yang dapat mengawal diri dia ketika sedang marah lagu tu. Jadi yang kata arti daripada matan hadis laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab itu artinya tiada adalah yang sangat kuat, bukan dikira yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa lelaki, yakni yang tiada merebahkan dia akan yang sangat kuat itu, dia tak boleh direbahkan oleh siapa-siapa pun. Bukan dia tu yang disebutkan sebagai yang sangat kuat, bukan lagu tu Nabi kata. Bukan lagu tu. Yang dikirakan sebagai sangat kuat ni bukanlah dia ni daripada ataupun seorang lelaki, seorang manusia yang dia ni tak boleh direbahkan oleh siapa-siapa pun, bukan lagu tu. Jadi lagu mana? Hanya sahaja yang sangat kuat itu yang memilih ia yang sangat kuat tu akan dirinya pada ketika marah. Memilih yakni yang mengawal. Ia yang sedang marah tadi akan dirinya pada ketika marah. Dia boleh kontrol, dia boleh menguasai, dia boleh memilih akan diri dia walaupun ketika marah. Kadang-kadang bila kita marah, kita akan bertindak di luar batasan. Luar batasan itulah namanya tak boleh nak kawal diri kita. Lagu tu. Artinya arti yang kata yang memilih ia akan dirinya pada ketika marah tu, dia hurai sekali lagi walaupun kita dah terangkan ayat dia tadi. Kuasa dengan maksud mampu ia menahan dirinya yang sedang marah itu daripada umpama memaki,
Oh, orang hak boleh tahan sabar ni di saat dia marah, macam mana dia boleh tahan diri dia daripada umpama memaki. Dia tak maki walaupun dia marah. Kalau ikut hati nak kata kat dia, tapi tak apalah, sabar. Kan kita selalu bulan Ramadan lagu tu. Aku kalau ikut hati aku, aku nak maki dah tadi, tapi sabit tu teringat bulan Ramadan. Lebih pula bulan Ramadan tu. Ni nak mari Ramadan tak apa hari. Nah. Jadi lagu tu lah. Abang kita. Ha. Dan memukul. Yang ni kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memukul. Dia boleh tahan diri dia daripada pukul tumbuk. Ni orang yang kuat. Boleh kuasa, boleh mampu, boleh memilih, boleh kontrol diri dia pada ketika saat dia marah. Ketika tu dia boleh kawal. Ini orang yang kuat, kata Nabi. Tu. Dan memukul pada ketika ia seorang yang sedang marah tadi tu marah akan seorang yang lebih dhaif daripadanya. Yang lebih dhaif dengan maksud lebih lemah daripadanya. Dia mampu kalau kata bangun pi tumbuk, mampu sangat. Dia mampu kalau nak maki hamun, tapi tak mau maki hamun dia. Pasal dia orang yang kuat. Kuat ni bukan Nabi kata tadi, kuat bukan bukan maksudnya seorang yang gagah, yang bila orang nak perabah dia ke tumbuk dia tak perabah, bukan tu maksud. Tetapi maksudnya yang boleh menahan marah daripada maki hamun. Duk maki hamun dia boleh tahan sabar ketika dia marah tu. Ketika dia marah tu dia boleh tahan diri dia daripada memukul, menumbuk dan sebagainya lah. Pada ketika dia marah dia boleh menahan diri dia. Walaupun orang yang dia nak marah tu orang tu lemah je. Tu. Lalu tak apa. Ada mari kisah dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah bagaimana seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kata kat Nabi. Dia minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Suruh olehmu akan daku, ya Rasulullah, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu, ya Rasulullah. Suruh saya aku buat satu benda, satu perkara, tapi hak ringan-ringan dah, jangan hak berat. Sikit dah, jangan banyak sangat. Boleh tak pesan kat aku satu benda kot, InsyaAllah mudah-mudahan boleh diamalkan ni, nak buat ni. Mereka seronok. Seperti mana yang kita belajar pada pengajian kita siri yang lalu pada malam baru ni. Tak sama sahabat-sahabat Nabi ni dengan kita. Mereka bila dipuji makin bersemangat. Kita bila dipuji, kita duk rasa sedap tang tu. Aku ni okey dah, ramai dah orang duk puji aku. Sahabat Nabi bila dipuji makin semangat, makin rancak, makin tambah amal. Kita bila kena puji duk rasa sedap. Tu beza kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Baiklah. Lalu di sini bagaimana sahabat ini bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh olehmu akan daku dengan sedikit, dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Tolong ya Rasulullah, pesan kepada aku, suruh aku buat satu benda, yang benda tu boleh tak sikit, jangan banyak kan, sikit lah. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tak apalah dengar macam tu. Nabi kata la taghdab, artinya jangan engkau marah. Nabi pun lepas dia pesan lagu tu, pesan hak sikit, Nabi pun pesan sikit sungguh.
La taghdab, Nabi kata. Nah, la taghdab, Nabi kata. Nabi pesan sikit sungguh, la taghdab. Artinya jangan engkau marah. Lepas tu dengar-dengar tu maka mengulang laki-laki itu akan permintaannya. Dia pulang, ya Rasulullah, sikit sangat ni. Takkan tu lah. Pergi sikit ni. Nabi ulang, maka mengulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya la taghdab. Nabi ulang lagi, jangan marah. Jangan engkau marah. Oh, yang sama juga walaupun ulang sikit. Nak bagi tahu susahnya nak jaga jangan marah. Nak cerita di sini bukanlah marah tu tak boleh. Boleh. Tapi ada marah yang dibenarkan oleh syarak, ada marah yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tu sebab nak kena jagalah benda ni. Jangan sampai jadi perkara-perkara yang syarak benci, syarak marah dengan sebab kita salah meletakkan tempat marah. Tu. Habis. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Dan lazimkan yang ini, dan wajibkan, mestikan olehmu. Kita mestikan diri kita pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Dikala nak marah, pastikan pada dua pekerjaan ni. Malam ni kita nak baca pertama saja. Yang kedua tak ada apa, malam lusa ke malam tulat kita baca lain. Malam lusa atau malam tulat kita baca lain. Kita baca satu bagi amal. Ini insya-Allah lah. Kita duk bajet dalam 20 baru ni, dalam 22 siri. Baru ni baki 23, ni tinggal 22 insya-Allah. Ikut tajuk-tajuk yang dah kita bagi tahu dalam grup. Bagi kita yang sedang mengikuti, ada yang tanya tadi, kitab ni mula bila? Kita mula bulan 10 hari tu dah. Grup pengajian penawar bagi hati ni baru dah mula banyak mula-mula sekali grup pengajian penawar bagi hati ni. Dia start dengan pengajian penawar bagi hati ni. Kemudian diikuti dengan tauhid cahaya pengenalan, kemudian diikuti tauhid setangkai padi. Kemudian kita nak isi dengan fiqh lah. Dan di celah-celah tu dah nak masuk bulan Rajab, nanti kita bagi tahu ada satu lagi pengajian bulan Rajab, kitab tentang Isra' Mi'raj, Kifayatul Muhtaj. InsyaAllah. Ini kita bagi tahu dulu. Baik. Kalau kata tertinggal, jangan takutlah, rakaman daripada awal kita ada simpan. Jangan rasa susah hati. Baik. Tak lain dan tak bukan, kita nak cari jalan untuk selesaikan, untuk tolong semua saudara-saudari yang kita sayang bebas daripada tidak faham fardu ain, kewajipan diri kita tentang tauhid, macam yang Ustaz Zai cerita kepada kita, yang Imam Muda Azhar cerita kepada kita, tentang fiqh yang mungkin kita tak sentuh lagi dalam grup pengajian kita. Kita akan sentuh sedikit masa lagi hujung bulan insya-Allah. Tentang tasawuf, 10 sifat yang wajib hati kita amal, dan tolak 10 sifat yang terkeji. Ni je, bukan banyak, sikit, 10 kalau kira susun jari pun tak habis. Tapi siapa kita tak boleh tahu? Kereta dia sebab sibuk. Sebab sibuk, sebab banyak sangat kerja. Jadi bukan nak larang daripada kerja, bukan nak larang daripada sibuk. Tapi jangan kita lupa benda ni wajib ni. Seperti mana wajibnya sembahyang, kita boleh faham, kita boleh reti kalau tinggal berdosa. Jangan lupa sembahyang hukumnya fardu ain. Belajar ilmu yang sedang kita tatap ini, yang kita duk bertalaqi dengan Ustaz Zai, dengan Imam Muda Azhar, ini semua ilmu-ilmu yang sama wajib macam sembahyang. Kita tak boleh faham sembahyang je wajib. Kalau sembahyang kita lewat, kita rasa macam nak habis waktu, kita rasa berdosa.
Tapi ilmu kita tak rasa berdosa sebab dia tak ada waktu, tu yang kita rasa tak berdosa tu. Maka kita duk pulun, duk tangguh sampai akhir sekali, dah sampai hujung mak baru teringat, ya Allah aku terlupa lah, nak aku teralik lah tak mengaji dan sebagainya. Jadi lagu tu. Maka kita kena tahu perkara-perkara ni. Tuan baik. Kita tengok kitab balik. Jadi kata Tuan Musannif, dan lazimkan, wajibkan, mestikan olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Perluruskan kelakuan marah kita pada dua pekerjaan. Yang pertama apa? Yang pertama daripada keduanya yang akan daripada keduanya yang kata pekerjaan tadi tu, memecahkannya marah. Jadi tahan, maksud memecahkannya ni tahan, kawal, kontrol. Tu nak perkara ni bukan kata belajar malam ni terus boleh. Kita nak diet sendiri pun, nak bagi kurus badan, diet ni jaga berapa bulan. Berapa bulan baru nak boleh. Ada kawan kita tu berat dia 120 kilo. 3 bulan dia drop sampai tinggal 90, hilang 30 kilo. Last kali sampai tinggal 60 kilo. Bulan hak mula-mula dia buat drastik sungguh dia buat. Makan minyak zaitun, suap minum minyak zaitun. Nasi sebiji pun tak masuk. Tapi hak bulan mula tu dia rasa macam nak rebah, tak boleh. Dia kena tokok kurma sikit. Tokok kurma sikit pun jadi. Ini nak beritahu kepada kita proses untuk menjadi capai kepada satu-satu perkara, misalnya seperti kurus, berhajat kepada mujahadah, diet dan sebagainya. Maka begitu jugalah dalam soal kita nak membetulkan, nak bawakan, nak bagi kita ni berada pada landasan marah yang diizinkan syarak. Kita nak kena exercise, kita nak kena latih. Sebab tu belajar berkenaan marah pada malam ni susah nak buat. Memang susah, bukan mudah. Diet ingat mudah. Tengok orang duk makan hak nu sedap, ni sedap, kita boleh duk minum minyak zaitun saja. Boleh ke? Tak boleh. Maka agak susah. Jadi benda susah ni kena pelan-pelan. Tak boleh kita putus asa. Aku buat lama tak jadi pun. Siapa dia tu buat jadi? Cerita dia mungkin ada benda yang kita buat tak betul. Ataupun kita ni mudah putus asa, buat hari ni nak boleh, tak boleh. Dia mesti makan masa. Maka betulkan pelan-pelan. Sebab tu proses untuk Nabi sendiri pun kalau kita tengok, Nabi SAW diberikan banyak cubaan hingga dia menjadi begitu, orang kata sabar. Kalau bahasa kita, sado betul lah Nabi SAW. Daripada kecil ayah dia wafat, mati. Tak ada ayah, duduk dengan mak. Mak dia mati, bagi kepada Tok Wan. Tok Wan mati, bagi kat Pak Menakan. Pak Menakan pula ada 12 orang anak. Tu dia sabarnya dia ni sampai setara tu. Jadi orang kata dia, Rasulullah SAW ni akhirnya mangli, akhirnya rasa biasa. Tapi nak rasa biasa tu lah tengok bagaimana kita mampu tak nak hadap benda-benda lagu tu. Kita tak mampu nak hadap. Kita tengok kisah baru ni, adik Amir hak meninggal tu pun Allah menyayat hati kita, bahasanya tengok Allah Subhanallah. Kalau kita kenal lagu tu seorang, takut kita putus asa. Nabi Yunus dicerita dalam Quran bagaimana dia ketika marah, dia tak dapat kawan marah dia, sampai dia putus asa, dia tinggal kaum dia. Akhirnya Allah menegurnya dengan ditelankan oleh ikan nun. Itu pengajaran kepada kita. Tapi bukan nak kata Nabi Yunus itu sebagai tidak sempurna, tidak. Bukan yang faham begitu. Tapi nak beritahu, bila mana berlaku putus asa, Nabi Yunus pun kena ujian yang sangat dahsyat lah. Kalau nak dibanding dengan kita tak mampu nak hadap.
Tapi ujian yang dihadapkan kepada Nabi Yunus tekan sangatlah sampai akhir sekali, dia berputus asa tu cara maqam dia lah, bukan cara yang mencacatkan kedudukan dia. Baik, begitu. Bagi kita hak rasa susahlah baca kitab ni, kira-kira baca saja tak amat. Jangan, slow-slow, pelan-pelan, kena amat, wajib. Jadi dan tiada aku, yakni tuan pengarang kitab ni sebut, dan tiada aku, yang ni tuan pengarang lah, dia nak kata ni. Siapa tuan pengarang? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia kata apa? Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkan, menahankan marah itu, menghilangkannya marah sama sekali. Bukan suruh bagi hilang terus, tahan. Ada nak bagi hilang terus. Sebab tu kita habaq dari awal tadi, maksud di sini marah-marah yang dicela oleh syarak. Nak tahu hak tercela atau tidak, kita kena belajar. Marah-marah yang dibenarkan oleh syarak. Nak tahu yang dibenarkan oleh syarak macam mana, kita kena belajar. Kalau tidak, tak tahu kita yang mana dibenarkan dan yang mana tidak dibenarkan. Lagu tu jelas no? Alhamdulillah jelas. Yang menjelaskan, yang memberi faham kita Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Kita tolong baca kita mengaji tu pun tengok kadang-kadang tak faham, mendengung dulu apa dia kata ni nah. Lagu tu lah. Ilmu bahasakan duduk di kitab, tak duduk di dada. Jadi tak faham sepenuhnya, tak reti sepenuhnya lagu tu. Tambah pula tu jarang-jarang tengok pula. Main nak baca baru tengok tu dah tukar, dia mendengung lain macam. Lagu mana bunyi nah. Dan tiada sayurius, tiada sepatutnya lah bahawa ia marah tu hilang. Jangan nak bagi hilang terus marah tu. Bahkan jika hilang ia marah, nescaya wajib menghasilkannya marah. Kalau kata perangai marah tu hilang, bagi seorang mukallaf tu, wajib seorang mukallaf tu menghasilkannya marah balik. Kena bagi ada balik marah tu. Marah ni kena ada juga, bukan tak boleh ada tu. Kerana bahawasanya marah tadi tu, ia marah tu perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Marah ni perkakas bagi memerang, melawan kafir. Hak mana? Yang mengkhianati agama Islam lah. Kafir ni ada juga yang tak khianat dengan Islam. Kafir ni juga ada yang khianat dengan Islam. Ada, dalam negara kita ada. Dia dengar Islam tu, dia rasa benci sangat-sangat. Ada setengah kafir dengar, dia rasa sonok dengan Islam. Bukan semua kafir tu benci Islam. Tak. Lagu tu. Yang benci Islam yang kita pun sama-sama geram ni. Lagu tu. Dan menegah daripada segala kejahatan. Dan menegah daripada segala kejahatan. Kerana bahasanya ia perkakas bagi memerangi, ia marah ni perkakas bagi memerangi segala sekalian kafir, dan juga dia ni jadi apa? Penegah daripada segala kejahatan. Dengan marah boleh jadikan kita ini untuk menegah perkara-perkara jahat. Sebab itu kita tengok dalam mafhum hadis Nabi sebut, bila nampak kemungkaran depan mata, ubah dengan tangan, yakni kekuasaan. Kalau tak boleh ubah dengan kekuasaan dengan tangan, ubah dengan hati. Maksud suruh marah. Marah. Kita pi ke rumah kenduri kadang-kadang, tok guru dia pi tengok depa pasang lagu Allahu Akbar, lagu yang tak dibenarkan oleh syarak, lagu-lagu rumah kenduri. Ada setengah tok guru pakai tak pi dah, lara benda hak nak masuk dalam perut
kita tak jaga bagi elok sambil duduk dengar kungkang tu, dia tak bawa kepada jadi ibadah, dia bawa jadi kerah hati. Kadang tak kena cara muzik kita dengar tu jadi kerah hati kita, tak mau nak dengar, nak terima kebenaran. Hari tu kita mengaji dalam bab telinga, hari tu dah dihurai dah. Bukan surat berapa bab telinga hari tu. Nah, sebab makanan pun punca juga, boleh menyebabkan hati kerah, menyebab semayang tak khusyuk dan sebagainya. Baik. Begitu. Jadi marah ni tak boleh kita nak buang terus. Sebab tu syarak suruh kena ada marah. Nah. Dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Dengan ada marah, boleh dibuat suruh kepada mengerjakan kebajikan. Nabi suruh murru auladakum bis-solah, suruh anak-anak kamu dengan semayang. Kalau tak mau semayang, ketika umur dia 10 tahun, pukul dia. Marah-marah yang dibenarkan oleh syarak. Tu. Yang tak dibenarkan oleh syarak, tak sadut tapi yang ambil, tak sadut buatlah. Lagu tu. Maka nak suruh tu kena ada marah. Ni pasal apa tak semayang ni? Nak kena pergi semayang lekas. Ni pasal apa tak tutup aurat? Ni tak tutup aurat pun tak marah, tak semayang pun tak marah. Tak betul lah. Syarak suruh marah lagu tu. Kadang-kadang kita tak kena tempat pula. Sepatut marah tak buat, tak marah pun. Sepatut tak marah pergi marah. Tang tak boleh makan minum nak marah. Tang tak boleh cukup keperluan harian hak bangsa yang tak penting-penting ni nak marah. Hak penting ni tak mau marah. Itu tak betul. Syarak susah. Sebab tu kita bila kita belajar, akhirnya kita akan boleh meletakkan kehidupan kita, cara hidup kita di atas landasan kesempurnaan. Kalau ikut agama ni, Masya Allah, Subhanallah, hati rasa tenang sangat-sangat. Sebab apa? Kita dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian tetap ada, tapi hati rasa tenang. Kadang kita tengok orang susah, kadang kita tengok ustaz-ustaz susah, kadang kita tengok tok-tok guru susah, tapi dia tak pernah susah, dia rasa senang dengan cara kehidupan dia. Kita pula yang jadi rasa susah hati. Mari berjumpa ni, minta ni, tanya tolong, minta pendapat dan nasihat dan sebagainya. Boleh tengok muka kadang-kadang para alim ulama pun kita rasa sejuk, mata memandanglah hati kita. Boleh jumpa tu balik, hilang rasa-rasa serabut kita. Mari dari mana tu? Daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kadangnya orang nak tidur tak boleh, duduk di rumah fikir masalah. Mari masuk masjid, duduk iktikaf, dengar kuliah, jadi tertidur dandan. Ini mari dari mana ni? Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu tu. Dan adalah marah itu seperti misal atau perumpamaan anjing perburuan. Marah ni, misalnya seperti anjing hak kita buat buru tu. Anjing kita buat perburuan, kita latih dia, didik dia, asuh dia. Jangankan kata anjing, rimau pun kita latih dia, asuh dia. Gajah pun kita latih dia, asuh dia. Lama dia turut kita. Marah pun lagu tu, latih dia, asuh. Lama dia turut kita. Dia kena lagu tu. Dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya marah, menahankan marah itu, mengajarnya marah hingga mengikut ia marah akan akal dan akan syarak. Jadi akal dan syarak seolah-olahnya Tuhan.
Nah, tuan kepada marah. Biak marah ni boleh duk turut akal, boleh duk turut syarak. Seumpama anjing perburuan boleh duk turut tuan dia. Sebab tu kita mengaji dalam kitab fiqh, anjing perburuan ni bila mana dia boleh turut apa hak kita suruh, kita boleh suruh dia pi buru, dia balik sah dah dengan hasil buruan yang dia dapat. Tak gaduh sembelih. Tu. Lagu tu. Dengan syarat dia ikut kita lah. Tu bahas bab fiqh tu panjang lagi lah. Nah, nanti kita tengok dalam bab fiqh yang akan kita buka nanti untuk grup kita, insyaAllah. Sebab tu kita suruh ajak semua saudara kita, kawan-kawan kita untuk sertai pengajian kita ni. Orang kata tak boleh duduk depan-depan tok guru ni nak buat lagu mana. Ni cara ni lah. Daripada kita mati dalam keadaan tak tahu lagi masa bila COVID ni nak berakhir, kita tak tahu. Jadi dengan cara ni lah setakat adalah ni, kata Imam Ghazali, kalau tak boleh nak buat semua, jangan kita tinggal semua. Ni cara ni lah. Tu. Kita tak tahu COVID ni boleh masa-masa bila menyerang kita. Maka bergerak-gerak ia marah, ataupun perumpamaan yang seperti anjing tadi kan, dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak. Amarah ni akan bertindak, akan bergerak, akan menuju pada petunjuk, pada arahan daripada akal dan syarak, pada aturan daripada akal dan syarak. Lagu tu dia boleh turut dah. Sebab kita duk latih asuh dah. Anjing ni awal-awal dia liak. Gajah rosak, kira-kira kita takut. Tapi kalau kita duk boleh pergi sampai ada tempat, setengah-setengah tempat kita boleh naik duk atas belakang. Bukan dekat duk atas belakang, dia bubuh benda apa, macam kemah tak kemah, macam satu benda pula kotak duk atas belakang, kita boleh duk naik pula. Tu dia. Di belah Thailand banyak lah kot ni. Bukankah takut gajah ke kalau gajah mai? Takut kan? Lepas tu sampai kita boleh naik duk atas lagi, sampai duk boleh bubuh, panggil apa, macam kemah tak kemah, macam kotak tak kotak duduk atas gajah tu. Latih sampai tahu tu. Maka marah pun sedemikianlah. Begitu. Dan diam ia marah, tak sat bergerak. Ni diam pula. Dengan sebab petunjuk daripada keduanya, yakni akal dan syarak. Bergerak dia dan diam dia, semua dilandasi, disuluh oleh syarak. Semua duk ikut hak tuan. Tuan suruh lagu tu. Tuan suruh lagu ni. Tu. Dan tiada menyalahi ia marah ataupun anjing tadi akan kedua, yakni akal, apa dia, akal dan syarak, ataupun tuan. Anjing dia latih elok, dia turut semata lah, tak ada duk berlawan lah. Seperti yang beritahu dah di bawah tu, menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Macam mana hak kita habaq tak sat? Anjing tu duk boleh turut tuan dia. Macam tu juga mudah-mudahan kita duk latih, duk asuh marah kita, lama-lama dia boleh ikut hak mana hak syarak suruh, mana yang syarak tak suruh. Lama-lama dia boleh, kita ini, akal kita ini menguasai dia. Lagu tu. Dan yang demikian itu memecah, menahan kemarahan tu, mungkin, tak mustahil lah. Boleh je buat. Rimau duk makan orang pun kita latih lah. Boleh duk main dalam sarkas macam tu. Gajah patutnya duk mengamuk, duk viral tu, tengok tu dia gajah mengamuk. Boleh latih, boleh duduk main lagi, duduk atas belakang lagi. Anjing hak kira-kira ada banyak, ada musim PKP dia petunjuk video postman lari kena ligan dengan
anjing. Kan. Ada anjing buru tu sampai boleh duk ikut arahan dan sebagainya. Tu. Dapat. Mungkin, tak mustahil lah. Dengan bersungguh-sungguh pada mengajar. Kena sungguh-sungguh lah benda ni. Hatta beruk lah no. Ajak naik nyok. Dia ada orang duk ajak beruk naik nyok ni ada daripada sekolah. Sekolah beruk tu ajak latih dia hari. Sungguh-sungguh mengajar akhirnya boleh buat. Boleh turut apa kita suruh. Dan iaitu bersungguh-sungguh pada mengajarnya, marah supaya ikut syarak, ikut akal, supaya kita boleh kawal marah ke, boleh duk turut apa yang syarak mau, marah macam mana dibenarkan, marah macam mana yang tak dibenarkan. Membiasakan akan lambat marah dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Bila mana duk kita sungguh-sungguh ajak dia. Lagu mana? Tak misal kepada anjing akhirnya boleh jadi jinak, boleh ikut arahan. Misal juga yang sama, gajah hak duk garang, duk ganah, boleh jadi jinak dengan sebab duk ajak sungguh-sungguh. Harimau pun lagu tu. Marah dia jadi lagu mana? Marah ni akhirnya bila dia boleh duk turut dengan syarak elok, dia akan jadi lambat marah. Dan dia akan biasa dengan memaafkan. Jadi tak cepat nak marah. Orang kata pongah ataupun perongah. Dia tak jadi perongah. Tu. Dia jadi biasa duk maaf. Tak apa. Kadang-kadang kita tengok atas jalan raya orang paling stres duk horn sana, horn sini. Marah. Pantang sikit. Oi, tak tengok jalan. Marah. Biasalah kawan pun bukan sengaja. Dia pun tak mau kena belah dengan kereta. Takkan dia saja main suar kepala. Kalau ada pun tu, ada lah dalam 10 tu seorang, bukan semua. Takkan semua kita hukum lagu tu. Marah ke orang bawa kereta slow, dia duduk belakang. Potong pergi tengok Tok Guru tengah bawa kereta slow. Nak marah lagi kat Tok Guru tu. Tok Guru aku, itulah bukan semua orang lagu tu. Misalan pada kami pelajar agama, pelajar pondok ni lah lagu tu. Mungkin kita pula duk marah sana marah sini, tengok kena ayah kita sendiri. Orang tua mana, kita baru habis PKP nak balik kampung, cuti baru bagi. Wak kita pun dah lama kita tak balik, kita tak tahulah dia beli kereta baru. Kan? Kereta dulu tak ada kereta ni, nak balik lambat, nak beli barang susah. Beli kereta sebiji, second hand, kancil. Tengok buat slow, kita pun lalu apa dah pun, apa orang tua mana buat kereta, tengok pak sendiri. Tak marah lagi. Tak lah. Dia lagu tu lah ceritanya. Bila kita duk ajak sungguh-sungguh, maka nanti membiasakan akan marah ni lambat marah. Dan akan membiasakan kita ni melazimkan diri kita dengan memaafkan serta bila mana kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah, kita boleh sabar, relax. Cerita nak tahu dia tu dia duk maki hamun dari dekat kedai tu. Maki pi dah. Dia jadi biasa. Dia tak ada masalah. Kena ajak. Kata ni baca kitab ni malam ni tu kata tadi. Rasa macam tak boleh. Tak boleh, slow-slow, pelan-pelan kita usaha cuba. InsyaAllah. Pelan-pelan. Macam mana lah telah diceritakan oleh Tuan Musannif tadi. Seperti mana anjing tu asalnya dia kerja duk menyalak sikit. Kau tak kena cara boleh. Kena kayu 3-2 dengan kita. Kena cota ke, kena ketuk katok ke, tapi main duk sabar, latih. Lah sekali lagu mana? Anjing tu boleh jadi anjing perburuan. Bahkan dalam syarak agama kita, kalau anjing buru ni pun bila dia pergi ambil tu mari mati, hukumnya macam sembelih. Syarak bagi sampai setara tu. Bagi sampai setara tu. Jadi dan iaitu bersungguh-sungguh mengajar tu membiasakan akan lambat marah dan akan membiasakan memaafkan serta
Dengan kedatangan macam-macam sebab bagi marah tu dia boleh anggap biasa. Jadi kebiasaan pada diri dia. Habis. Jadi sampai di situ dulu yang pertama. Yang kedua, lagu mana hak kata bila mana awak mari marah ni kena pada hak pekerjaan pertama. Yang kedua, insya-Allah kita akan bahaskan pada kuliah yang selepas daripada ini. InsyaAllah kuliah kitab penawar bagi hati yang saya duk baca ni, kita akan maklum macam malam ni nak kuliah, pagi kita maklum. Jadi kalau hak duduk dalam grup tu, tengok. Hak tak duduk dalam grup lagi, boleh mohon untuk masuk ke dalam grup, tinggal nombor phone di komen. Ataupun kalau dia rasa malas nak duduk dalam grup, boleh tengok di YouTube. Cuma siaran YouTube ni agak lambat lah, tapi yang kita akan usahakan dan pastikan tidak akan tertinggal walau satu pun siri, insya-Allah. Yang ikut daripada siri pertama ataupun baru tahu malam ni, boleh ikut daripada siri pertama, insya-Allah sampai habis khatam. Kita akan pastikan tak lebih lah, insya-Allah tak lebih lah sampai 50 siri ikut, insya-Allah. 40 siri lebih mungkin, insya-Allah. Kalau sampai juga itu mungkin bukan pada perkiraan kita lah. Kalau lebih kan dapat lagu mana tak. Tapi kita duk jangka mungkin tak sampai 50, insya-Allah. Baiklah, insya-Allah untuk itu malam ni ada persoalan ke? Bab malam ni memang bab malam ni kami pun bukan baca dekat orang, kami baca kat kami. Apa betul diri kami. Dan kalau tuan-tuan muslim-muslimat sambil-sambil kami boleh duk baca, tuan-tuan muslim-muslimat boleh ambil dengar, boleh tengok. Bukan dengar saja, harap-harap tak dengar saja, dapatkan kitab penawar bagi hati ni, tengok. InsyaAllah akhir sekali akan dapat ijazah. Sebab kami pun dapat ijazah daripada guru. Habis ni ambil ijazah, insyaAllah dapat ijazah. Maknanya kita akan sampai kepada tuan pengarang, insyaAllah. Ada sebarang soalan tak? Google Meet ada soalan apa? Marah dengan benci hampir sama lah. Benci ni dia peratus dia sikit-sikit. Mai ke sampai tahap tinggi, dia baru kita nampak macam marah. Tapi benda yang sama. Sebab daripada yang guru huraikan, benci yang kata mafhum hadis Nabi, kalau kita nampak kemungkaran depan mata, ubah dengan tangan. Kalau tak boleh dengan tangan, ubah dengan hati. Dengan maksud benci, marah dengan hati kita. Tak mau aku tak redha. Sebab hadis lagi hadis Nabi sebut, redha maksiatin bi maksiatin. Kalau redha dengan maksiat. Kita tak buat maksiat pun, tapi kita redha dengan kerja buat maksiat. Maksudnya kita sekali tu. Sebab tu jangan kita redha sekali-kali. Kena benci, kena marah. Kalau tak boleh marah dengan tangan, marah dengan hati. Dia tu. Pengajian setiap Isnin 9.30 ke? Pengajian kitab penawar bagi hati bukan setiap Isnin. Kebetulan minggu lepas buat, lepas tu kalut, minggu ni baru ada pula. Sebenarnya PKP ni sepatutnya buat selang semalam, tapi main dengan ada urusan banyak. Tambah pula minggu ni kita buat pelancaran pengajian Tauhid Extra 2.0 yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Zaironi Ahmad. Sebelum ni oleh Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Azhar yang Tauhid 1.0, Tauhid 2.0 oleh Ustaz Zaironi Ahmad. Kalut sikit minggu ni. Jadi kita akan maklum. Sebab tu kita beritahu tadi duduk dalam grup. Jadi kita beritahu macam pengajian malam ni, pagi kita abang. Ada soalan? Marah dalam hati berdosa ataupun tidak? Marah yang dibenarkan oleh syarak tak apa. Marah dalam hati tu lagu mana tau? Kena tengoklah marah dalam hati tu lagu mana. Yang kata marah ni bukan semua. Kalau syarak suruh, tak apa. Mana hak syarak suruh? Tadi beritahu lah.
Seumpama benda-benda yang Nabi suruh, yang Allah perintahkan. Contoh tadi dia beritahu kita, kita hurai tak salah kan? Kita ni ayah, suami, marah kepada anak-anak isteri tak ikut apa yang telah pun agama perintahkan. Kita suruh, mereka tak mau, kita pun marah. Tu. Ataupun mereka tak buat, kita pun marah mereka. Tu. Soalan lagi dia dalam Facebook, nak belajar kurang marah lagu mana? Nak belajar bagi kurang marah kan apa Tuan Musannif sebut tadi, kita nak ajak bagi kurang marah ni kena lazimkan. Lazimkan, biasakan diri kita. Dengan ajakkan diri kita tu, bagi kurangkan marah kita. Kurangkan kalau kita ada baran kita ni. Sabar. Sabar. Allah pun firmankan di dalam Al-Quran, suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Sabar. Jadi dengan sabar tu, sabar, ajak slow-slow sabar. Cakap mudah kita kena ni, itulah susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok bagaimana kita cerita tadi. Dia ajak bersabar. Sebab tu Nabi menjadi begitu tabah dan sabar setelah menjadi Nabi, sebab dilatih daripada kecil. Hilang ayah sabar. Lepas tu hilang mak pula dah. Ya Allah Akbar, sabar lagi. Seolah macam karangan, macam kita tengok filem pula, saat nak ni mati, saat nu mati. Tapi ni cerita betul. Nabi SAW bukan filem cerita reka-reka, bukan cerita betul. Yang wajib kita beriman, lepas ayah dia mati, mak dia mati. Lepas mak dia mati, dengan pi sana, pi sini sebagainya, pindah kandah dan sebagainya, siapa pula mati? Datuk dia pula mati. Masa tu dia duduk dengan datuk dia. Lepas datuk dia mati, pergi duduk dengan pak penakan dia pula. Lepas tu, tidakkah pak penakan dia mati saat dia memerlukan? Ya Allah Akbar, pujian. Dah duduk dengan pak penakan macam kita abang Dasat, anak 12 orang pula tu, campak dengan dia 13 orang pula. Ya Allah, adakah dia dapatkan perhatian sepenuhnya? Masya Allah, subhanallah, hebat ujian. Bila tu diuji, dan bila lagi Nabi bersabar tu, sampai dia jadi tidaklah seorang yang begitu pemarah, tetapi Nabi SAW perilakunya lemah lembut, lambat marah. Jadi proses lambat marah tu bukanlah seketika dan sebentar, tapi mengambil masa yang panjang, susah. Ada lagi soalan? Tu yang sering berlaku kalau kita nak marah, maki hamun dalam hati, macam-macam lah. Allahu Akbar. Jadi setiap benda yang buruk, yang baik, ada malaikat raqib atid ni tulis kita. Mana maki hamun dalam hati, geram sangat-sangat, maki hamun, tak boleh aku. Tetap juga ditulis oleh malaikat. Hatta demam, kan kita demam yang sengatan, kan tu menggigil tu, pun malaikat tulis. Masya Allah, amanahnya malaikat berbanding kita. Dia tulis juga, tulis walaupun demam, tulis juga. Tulis juga. Sampai setara tu. Marah sampai memukul. Soalan di Facebook, marah sampai memukul macam mana pula Ustaz? Macam mana nak maafkan? Marah sampai pukul, kan dah habaq tadi dalam kitab sebut dah, antara kebinasaannya menyebabkan kita pukul. Jadi marah sampai memukul, pukul itu dah jadi dosa. Lebih pula zalim. Jadi kena maafkan, kena mohon maaf di atas tindakan kita tu, kena minta maaf. Dah terlebih sampai pukul, jadi kena mohon maaf. Ada soalan? Macam mana nak selesaikan ke, atau macam mana apa tu? Kalau nak selesaikan, macam kita abang tak set, kita kena belajar, usaha, atasi
bersabar, bersabar, bersabar. Kalau sebelum ni tadi kata tu apa? Kata macam-macam dalam hati. Jangan kata macam-macam dalam hati. Pergi ambil ayat semayang ke apa. Dia sebenarnya nak duduk pada yang kedua kita akan baca pada kuliah kita selepas daripada ni. Soalan-soalan ni ada banyak duduk pada kita akan berjumpa lepas daripada ni. Kita baca malam tak dah habis lagi. Maksudnya bab marah nanti dia akan ada 2 bahagian. Tengoklah. Akan jumpa tajuk ni. Jadi kita belajarlah usaha slow-slow. Okey, katakan kita bila marah kita duduk kata nak hindarkan dengan kata dalam hati tu, pergi ambil semayang. Ambil semayang. Lepas tu nanti dia cerita dalam kitab ni, kalau nak marah masa berdiri, duduk. Kalau duduk tak boleh, baring. Kan kita bila nak marah korang, kita akan bangun, hoi. Jadi kita duduk. Nak marah lagi, tidur. Ambil semayang. Ambil semayang, insyaAllah hilang marah. Tapi nak ambil semayang tu lah noh, takut tak dan tengok-tengok dan boleh ke muka dia dulu nak marah. Tu. Ada lagi. Itu sebahagian daripada muhasabah. Marah kepada diri sendiri tu bagus. Tapi janganlah pukul teruk-teruk diri. Sikit-sikit boleh lah. Masuk dalam perkara mudarat diri pula. Pergi minum racun pula. Ni tak reti-reti ambil racun minum pula. Jadi tu benda yang mudarat diri tak boleh. Tapi tumbuk-tumbuk diri pula lagi. Pergi ambil pisau pula, toreh-toreh muka pula. Jangan. Itu tak boleh. Benda-benda yang syarak tak pergi. Marah pada diri tak apa. Selalu ni nak marah kepada diri ni jarang berlaku. Selalu nak marah ke orang sebab dia anggap diri selalu betul. Tu selalu berlaku. Tapi tak ada masalah, kita carilah jalan untuk kita ni sentiasa merasa diri kita ini rasa diri kita sentiasa lemah. InsyaAllah kita akan berjumpa jalan bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang an-nisyan anil khata'. Setiap manusia akan ada salah dan silap. Bila dia rasa ada salah dan silap, okey. Bila dia rasa dia betul, dia tu menjadi punca dia nak marah ke orang belakang. Kat dia tak rasa nak marah. Cuba hadirkan rasa marah kepada kita. Ingat elok-elok, an-nisyan anil khata'. Manusia ni tak dapat lari daripada salah dan silap. Habis soalan. Okay, insyaAllah setakat itu saja pengajian kita pada malam ni. Nak tahu sambungan dia tentang marah ni lagi, bagus juga banyak persoalan ni. Kita jumpa lepas pada ni. Lepas kuliah lepas pada ni akan sambung bahagian marah ni. InsyaAllah penerangannya akan jelas melalui karangan Tuan Musannif kita, insyaAllah. Baiklah, itu saja untuk malam ni. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.